ke live Markas Puaka bersama hos anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much for subscribing. So guys, malam ni Markas Puaka. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Hello guys, welcome back to The Segment. Apa khabar guys? Aku harap korang semua dalam keadaan sihat walafiat, dan hari ini kita beraya, berayasakan kita pada hari ini. Dah 2 tahun, dah 2 tahun kita tak beraya, dan alhamdulillah tahun ni kita beraya. Dan kalau anda nampak hari ni, saya berbaju Melayu, bersongkok, bersuar Yankee, berkaki ayam. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir untuk malam ini, untuk menonton kita punya premiere show pada malam ini. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri pada semua yang sedang menonton, tak kira di mana jua anda berada, di kampung, di KL, di PJ, Selangor, even dekat luar negara sekalipun, di Singapura, Brunei, Indonesia dan sebagainya. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Dan make sure ataupun pastikan raya anda tahun ini disambut dengan sangat-sangat meriah di samping keluarga-keluarga yang tersayang. Okay, alright. So malam ni kita ada lebih kurang dalam tak banyak cerita malam ni. Kita ada dalam lebih kurang 2 ke 3 cerita untuk kita ceritakan untuk malam ini. Dan of course, bila kita bercerita tentang raya, kita dah tentu kita akan ambil mood raya untuk kita bersembang ataupun untuk kita menceritakan tentang kisah-kisah seram yang kita ada untuk hari ini. Dan hari ini saya telah memilih 3 kisah seram raya yang dipetik di Arkib Angka Negara baru-baru ini. Dan jom kita bacakan kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama yang berjudul Lemang dan Abah. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Jadi cerita ni berlaku semasa malam raya. Adik-beradik aku ni ada 3 orang dan aku yang paling bongsu sekali. Jadi pada raya tahun tu, abang dengan kakak aku ni, diorang pergi beraya dekat rumah mak mertua diorang. Jadi tinggallah aku seorang nak bantu mak dengan ayah aku kat kampung masa tu. Jadi nak dijadikan cerita, kebiasaan tradisi raya ni kalau untuk keluarga aku adalah memasak sendiri lemang. Dan resepi turun-temurun daripada keluarga ayah aku ni. Jadi disebabkan ayah aku dia tak apa-apa nak larat sangat untuk memasak lemang dan sebagainya. Jadi aku seorang je lah yang terpaksa untuk menguruskan hal melemang ni. Kan? Jadi nasib baik masa aku pulang ke kampung 2 hari sebelum raya, buluh-buluh semua dah siap dipotong, kan?
bahan-bahan semua dah ada kan. Jadi aku macam okeylah, senanglah sikit kita nak buat lemang kali ni kan. Jadi aku risau ayah aku ajak cari masuk hutan cari buluh dan sebagainya macam tahun-tahun sudah. Aku risaulah benda-benda macam ni kan. Jadi bila aku balik raya 2 hari sebelum tu, aku tengok barang-barang semua ni dah tersedia kan. Macam alhamdulillah kan, tak payah aku nak cari buluh kali ni. Jadi abah aku suruh budak-budak kampung carikan buluh. Dan dia kata, dia suruh budak-budak kampung ni siap potongkan semua, dia bayarkan je upah budak-budak ni. Ya, kayu api pun abah aku duk bayar budak-budak ni untuk carikan kayu api. Senang kan? Abah sebenarnya dah suruh dah budak-budak kampung ni semua cari buluh, cari kayu api, abah bayar je lah. Tak payah nak penat-penat abah nak kena pergi cari buluh. Tak payah nak penat-penat abah nak cari kayu api. Abah bayar berapa kat diorang abah? Alah, biasalah budak-budak 3-4 orang pergi cari, abah bayarlah seorang RM10. Lebih kurang dalam RM40-50 lah abah habis kan? Tapi tak apalah, tak penat kan? Betul tak? Kau pun balik boleh terus masak tak payah nak orang kata masuk hutan cari buluh dan sebagainya kan? Nanti puasa kau nak buka puasa dahaga lah, haus lah. Abah ni kan, takkanlah orang macam tu bah kan. Tapi tak apalah bahan semua dah ada kat sini, apa salahnya. Tapi bah, kalau macam ni lah tiap-tiap tahun bah kan, cantik juga bah. Raya tahun depan abah buat dah macam ni juga kan. Panggil budak-budak kampung ni, tak payah penat-penat kita nak masuk hutan je tak bah. Yelah, tengoklah macam mana kalau abah hidup lagi tahun depan. Bapak aku ni macam buat lawak pula dia ni kan, pasal benda-benda macam ni. Jadi aku pun bagilah cadangan kan, bagi cadangan kepada ayah aku supaya kata ambil bagi cadangan kepada ayah aku untuk ambil feedback lah, di mana tahun depan kita hire orang untuk potong buluh dan juga kayu api. Jadi pada petang tu sebelum berbuka puasa pada hari terakhir Ramadan ni, aku dah pergilah dekat bawah, aku dah menyalakan kayu api dan sebagainya, dan aku mula memasak lemang sebaik saja selesai solat maghrib masa tu. Dan kebiasaannya lemang dimasak di kawasan hadapan rumah. Tapi kali ni aku membuat keputusan untuk masak lemang ni di bahagian belakang rumah. Ini disebabkan aku seorang je yang mengurus, ataupun aku seorang je yang handle acara memasak lemang ni kan. Jadi daripada A sampai Z semua aku kena buat sendiri. Aku awal-awal aku dah fikir dah, macam aku dah malas lah Aku malas nak cedok, nak buang bekas bara api kan. Lepas dah selesai masak apa semua, aku dah malas kan. Itulah kerja yang paling malas aku nak buat kan. Dah lah kita penat-penat berpanas apa semua dengan masak lemang, lepas tu kena kemas lagi kan. Nak bagikan gambaran, cahaya lampu pendafloor dekat belakang rumah tu dia macam sedikit malap tau masa tu. Tapi benda tu orang kata tak jadi masalah lah kan? Sebabkan apa? Sebabkan bara api pun orang kata dah cukup untuk orang kata sekadar memeriahkan suasana ataupun mencerahkan suasana kat situ. Jadi bila aku tengok mak macam mak tengah sibuk menyediakan rendang dekat dapur masak. Tapi aku pun macam okeylah, aku sandarlah dekat dinding Aku sandar kat dinding sebab aku letih masa tu. Sambil-sambil tu aku tunggulah jugaan bilalah lemang-lemang ni nak masak kan. Dan sayup-sayup aku terdengar suara takbir dekat surau yang berhampiran kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu aku tengah layan isap okok Hafiz. Aku layan isap. Dan ayah aku muncul dari arah sisi rumah, terus berjalan ke arah dapur lemang masa tu. Dia keluar daripada sisi rumah tu, dia terus jalan je dekat bahagian dapur lemang. Mungkin sebabkan ayah aku tak perasan kot aku tengah bersandar ya. Aku perhati je lah ayah aku ni. Aku tengok je kan. Sambil-sambil isap okok tu aku tengok je ayah aku ni.
Dan ayah aku ni, dia betul-betul berhenti dekat depan dapur lemang tu dan memandang lemang yang sedang dimasak. Tengok je. Aku rasa adalah lebih kurang dalam 2 minit lah macam tu. Dia pandang je. Tapi aku malas nak tegur masa tu. Aku malas nak tegur sebabkan aku tengok ayah aku ni macam mengah-mengah kan. Dah sampai dekat depan dapur bakar lemang ni semua. Dia macam termengah-mengah kat situ. Tapi bila dah lama sangat ayah aku terjegat kat situ dengan asap semua kena kat muka, aku dah mula rasa lain macam dah masa ni. Dia betul-betul berdiri dekat depan lemang ni kan. Dengan panas bara dia tu, dengan asap naik ke muka, dia berdiri je macam tu. Ni apa benda dia pula ni? Abah buat apa tu bah? Asap kena kat muka bah, tak pedih ke mata bah? Dan abah aku masa tu, dia berpaling sikit je. Dia berpaling sikit sambil memandang ke arah aku dengan mata hujung ekor mata dia. Dia pandang macam tu. Kemudian dia terus jalan laju menuju ke arah belakang yang dipenuhi dengan pokok pisang dan rambutan masa tu. Bah, abang nak pergi mana tu bah? Dan ayah aku terus menghilang dekat dalam celahan pokok pisang masa tu. Tengah-tengah malam tu. Sekarang ni aku pula yang tergamam ni. Jantung aku masa tu jangan cakap lah, berdegup laju jantung aku ni. Aku dah mula lah rasa tak sedap hati kan. Tapi aku terus, orang kata aku pun tetap terus nak masak lemang ni juga. Dan dalam hati aku macam, kalau betul bukan abah, dah jalan pergi sana tu, tolong dah jangan patah balik. Ya, secara spontan terpacul ayat-ayat macam tu daripada mulut aku ni. Kan? Kalau betul bukan abah, ada tengah-tengah susul-susul lemang kan. Kalau betul bukan abah, dah jalan pergi sana tu, tolonglah jangan patah balik. Astaghfirullahaladzim. Kan? Aku tutup mulut, beristighfar je aku time tu. Dan kira-kira lebih kurang dalam pukul 10 malam lah. Lebih kurang dalam pukul 10 malam, ayah aku muncul dekat bahagian pintu arah dapur masa tu. Bang, ni lemang kau macam mana ni bang? Okey je bah, tak ada masalah apa pun, dah nak siap dah ni. Bah, ni abang nak tanya ke bah? Tadi abah pergi mana masuk kat hutan, masuk dekat kebun pisang belakang tu? Kan gelap malam-malam macam ni kan, abah masuk ke sana buat apa? Dan masa tu memang aku dah orang kata dah cuba untuk menduga, walaupun aku dah hampir pasti apa jawapan abah ni kan, tapi aku nak dengar sendiri daripada mulut dia. Abah pergi mana tadi bah? Malam-malam jalan kat belakang kebun pisang tu kan, masuk gelap-gelap kat situ, mana pergi mana? Bila masa pula aku pergi kebun pisang? Abah baru je balik daripada surau ni kan, takbir raya. Lepas tu bersembang ramai-ramai dekat depan surau, sambil tu makan biskut raya. Kau ni merepek apa ni? Tak adalah bah, orang tanya je bah kan. Yelah, kau tanya pun, kau nampak orang tu rupa macam abah ke tadi? Lebih kurang lah bah. Kenapa bah? Tak adalah, semenjak 2 menjak ni, sebulan 2 ni, memang abah dengan mak kerap juga nampak sesuatu yang menyerupai orang lain yang lalu dekat kebun belakang ni. Lain kali kalau nampak benda-benda yang pelik-pelik ni, dah jangan tegur kan. Nanti abah panggilkan imam datang tengok-tengok kan. Jadi bila abah aku cakap macam tu, dengan secara serta-mertanya aku ni macam meremang satu badan ni tau. Serta-merta ni meremang. Abah nak masuk dalam dah ke? Tak adalah abah nak masuk dalam. Abang teman kau ya kat belakang ni. Abah tahu kau takut kan, betul tak?
dah lah bah. Tak ada dah takut, cuma seram je bah. Dan nak jadikan cerita, itulah kali terakhir kami sekeluarga terlihat ataupun ternampak kelibat yang menyerupai orang lain tu. Imam pun tak sempat datang. Tapi aku rasa mungkin mambang tu sentap agaknya dengan ayat aku supaya dia jangan balik. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, cerita yang pertama yang kita kongsikan di malam hari raya Aidilfitri ini. Okey. Again saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang telah hadir. Again saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang tengah, orang kata yang dah hadir pada malam ini di Markas Puaka edisi raya. Alright. Okey, jom guys, tanpa membuang masa, jom kita bacakan kisah kita yang kedua untuk malam ini dengan kisah dia yang berjudul Pulang Beraya. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Aku ni bekerja dekat perantauan tau. Jadi perjalanan nak balik ke kampung ni makan masa lebih kurang 4 ke 5 jam lah. Itu kalau hari biasa lah. Tapi kalau musim perayaan, perjalanan tu boleh jadi sampai 10 jam. Nasib baik memang orang merantau kan. Orang merantau memang macam ni lah. Dah biasa dengan benda-benda macam ni. Jadi pada raya tahun tersebut, aku dengan sengaja tak ambil cuti awal. Memang aku dah rancang lah nak bertolak balik malam raya ni. Jadi abang, kakak dan adik semua pun orang kata dah pulang awal lah. Diorang dah balik awal. Dah ramai dekat kampung masa tu. Jadi aku tak ada dah rasa galat sangat kalau tak dapat nak bantu masak-masak ke apa-apa dekat kampung ni kan. Yelah, aku lelaki, biasa lah. Kalau malas sikit tu memang ya, kerja-kerja dapur ni memang aku malas. Jadi lagipun kereta ayah aku tu sejak seminggu lebih dah buat hal dah. Memang buat hal. Kalau tersekat dalam kesesakan jalan raya ni, traffic jam ke, confirm suhu dia confirm naik mendadak ke. Dah hantar pergi bengkel pun sama juga. Panggil pomen datang pun sama juga. Aku tak tahu kenapalah kan. Penyudahnya aku ambil keputusan untuk balik kampung malam sebelum raya ni. Nak dijadikan cerita, memang sejuk lah masa tu kan. Sejuk sangat cuaca malam tu. Dan aku mengharapkan kurangnya sesak dekat lebuh raya ni. Jadi lepas pada berbuka puasa ni, aku terus tidur untuk mendapatkan orang kata energi lah, tenaga aku ni, sebab aku nak travel malam garang kan. Jadi aku nak jadikan cerita, aku bertolak lebih kurang dalam pukul 11.30 malam. Dan aku merancang untuk memandu secara santai. Bawa relax kan. Sambil-sambil tu bawa chill-chill kan, menikmati kesyaduan pulang beraya last minute macam ni. Kalau tak sesak, lebih kurang dalam pukul 4, pukul 5 pagi aku akan sampai lah dekat kampung ni. Tapi kalau sesak, mungkin orang dah balik daripada solat raya pun aku baru sampai kan? Mungkin. Tak apalah. So malam tu aku dah gerak, lebih kurang pukul 11.30 aku dah gerak. Perjalanan aku ni memang agak lancar lah. Agak lancar. Kenderaan dekat highway pun tak banyak sangat. Dan aku dapat rasa macam lega lah kan, bila plan aku untuk berjalan waktu malam ni menjadi. Jadi aku mengharapkan yang aku dapat sampai awal lah dekat kampung. Dan dalam masa tu, dalam fikiran aku dah terbayang-bayang dah kan? Ketupat, rendang kan? Semuanya hasil masakan tangan mak ni. Jadi nak dijadikan cerita, selepas 2.5 jam memandu tanpa henti ni, aku mengambil keputusan untuk berhenti seketika untuk membuang air besar. Sebabkan perut aku ni dah memulas ya. Makan macam-macam time buka puasa tadi. Yalah, last day puasa kan. Makan macam-macam kan? Perut dah sakit. Dan masa tu pula jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 2 pagi.
Dan keadaan dekat situ, orang kata kabus dah mula muncul menyelubungi kawasan tu. Dan masa tu pula aku berhenti dekat sebuah hentian rehat. Aku berhenti. Dan masa aku berhenti kat situ, aku tengok macam ramainya orang kan tengah berehat kat sini kan. Meriah gila suasana dekat hentian rehat ni. Kanak-kanak pun ada, budak-budak berlari-berlari. Pukul 2 pagi ni. Macam apa benda pula ni lain macam kan. Jadi bila aku dah settle aku punya urusan dekat tandas, aku hantar mesej dekat kakak aku tentang keberadaan aku dekat hentian rehat dan jangkaan waktu tiba dekat kampung tu nanti. Aku dah mesej kakak aku kat sini dan aku akan sampai sekian-sekian. Okay. Jadi tanpa berlengah, lepas aku dah settle mesej kakak aku dan sebagainya, tanpa berlengah aku pun terus meneruskan balik perjalanan aku balik ke kampung. Dan sepanjang perjalanan itulah aku memutarkan lagu dekat radio dengan lagu-lagu raya tanpa henti, daripada satu lagu ke satu lagu, daripada satu lagu ke satu lagu. Dan tiba-tiba aku teringat. Aku tengok macam, ya Allah, aku tertinggal duit raya tadi dekat dalam tandas kan. Masa tu aku nak buang air kan. Aku kosongkan poket aku letakkan dekat atas tandas ataupun dekat atas batu tandas tu lah. Cakap, ya Allah, aku tertinggal pula duit raya dekat tandas hentian rehat tadi. Ya Allah, hai. Kan? Tapi aku tak tahu kenapa aku memang bawa duit raya yang aku letak dalam sampul ni semua. Aku pergi ke tandas masa tu. Aku tak tahu kenapa. Dan duit raya tu pula, nak dijadikan gambaran, duit raya tu pula diletakkan dekat dalam sampul dan dibungkus dengan plastik hitam. Lebih kurang ada dalam RM200 lah. Aku bawa benda tu. Aku bawa duit tu pergi ke tandas. Sepatutnya aku boleh je letak duit tu dalam kereta, betul tak? Tapi aku tak tahu kenapa aku bawa duit tu ke tandas. Jadi aku tengah bawa macam, Allah, aduh, duit raya tertinggal pula dekat toilet. Ni kalau nak patah balik ni, mana exit yang seterusnya? Jauh lagi ni. Jadi kalau nak patah balik ni, aku tak tahu berapa jauh lagi lah susu keluar yang seterusnya. Jadi aku ambil keputusan untuk berhenti di hentian rehat yang seterusnya dan membuat laporan tentang duit aku yang tertinggal tu tadi. Aku reda je lah, aku reda. Kalau kata duit tu hilang, hilanglah duit tu kan? Aku reda. Jadi sebaik sampai je dekat hentian rehat yang seterusnya ni, aku bagi signal kereta dah masuk kan. Aku ternampak ada sebuah kereta peronda berburaya bersama 2 orang pegawai yang tengah minum air kotak berserta menjamah biskut raya masa tu. Berhenti. Jadi aku pun tegurlah dekat 2 pegawai ni. Assalamualaikum cik. Saya sekadar nak maklumkan yang saya tertinggal duit raya dekat dalam tandas dekat hentian rehat yang sebelum ni. Lepas tu kedua-dua pegawai ni, diorang berpandangan tau antara satu sama lain. Macam yang seorang ni tengah makan biskut. Dek, ni kami nak tanya hentian yang mana dek? Saya rasa beberapa kilometer kot, lebih kurang dalam 10-15 kilometer sebelum ni kot. Ke 20 kilometer macam tu abang, dekat belakang. Hentian yang betul-betul hentian yang sebelum ni bang. Tapi dek, hentian yang sebelum ni, yang sebelum yang sekarang ni kan ni sekarang, hentian yang sebelum ni, yang 20 km sebelum ni, hentian tu dah tutup dek, tengah renovate. Lebih kurang nak dekat sebulan juga dah tutup kan. Macam mana adik masuk kat situ? Jalan nak masuk tu pun dah tutup dah dengan divider konkrit apa semua. Jadi bila aku nampak pegawai yang tengah makan biskut ni duk cakap yang hentian tu dah tutup, tengah renovate, dan laluan nak masuk tu pun dah ditutup dengan barricade dengan divider konkrit. Aku macam betul ke bang? Masa tu aku macam dah terkejut dah sikit. Aku terkejut. Dan sebab apa aku terkejut? Sebab masa aku berhenti tadi, aku buang air besar.
aku buang air besar kat mana sebenarnya. Jadi aku dah start meraba-raba seluar-seluar aku ni. Takutlah aku sebenarnya berkhayal ke apa ke, kot terbuang dalam seluar ke apa. Aku dah start meraba-raba. Dek, ni abang nak tanya, kamu memang betul ke? Yakin ke kamu berhenti dekat perhentian tu? Soalan yang diajukan oleh pegawai tu menimbulkan perasaan ragu-ragu dekat dalam hati aku ni. Betul ke aku berhenti dekat perhentian tu tadi? Dan aku terus keluarkan balik handphone aku. Aku check balik mesej yang aku hantar dekat kakak aku tadi. Dan dalam mesej tu, nama hentian tu ditutup. Aku macam, wish, macam mana boleh jadi macam ni ya? Sebab apa? Masa aku nak hantar mesej dekat kakak aku ada ambil tau gambar hentian tu, aku ambil dan aku mesej kakak aku. Aku cakap kat dia yang aku kat hentian sekian. Perjalanan aku akan mengambil masa sekian dan aku akan sampai lebih kurang jam sekian. Tapi bila aku buka balik mesej tu, gambar tu, nama hentian tu adalah nama signboard, tapi nama hentian tu ditutup. Macam, bang, saya betul-betul yakin bang. Saya betul-betul yakin yang memang saya berhenti dekat hentian tu. Kalau kamu yakin kamu berhenti dekat hentian tu, kami rasa mungkin adik ni kena sakat kot. Tak apalah adik, jangan takut-takut kan. Diorang ni pun makhluk Allah juga kan. Nanti kami akan ke perhentian tu lah. Kami akan ke perhentian tu bila hari dah cerah besok. Atau kalau pun ada pegawai lain yang tengah meronda ke apa, nanti saya akan maklumkan dengan diorang atas kejadian yang berlaku lah, yang adik tertinggal duit dekat situ kan. Nanti kami akan maklumkan. Terima kasih bang. Terima kasih sebab sudi nak bantu saya. Tapi itulah, kalau katalah siapa-siapa pegawai yang jumpa duit tu, saya mohon tolong sedekahkan ajalah dekat surau ataupun kepada sesiapa-siapa yang memerlukan. Niat asal saya pun memang nak buat sedekah, yalah buat duit raya kan. Jadi yalah, saya pun nak teruskan perjalanan saya balik ke kampung. Jadi kalau katakan abang ataupun pegawai lain terjumpa sampul tu ataupun terjumpa beg duit yang berisi duit ni, abang sedekah je lah dekat siapa-siapa boleh tak bang Jadi masa tu aku teruskan balik perjalanan aku ke kampung dengan 1001 pertanyaan dalam kepala otak aku ni. Kemudian baru aku sedar yang semua pengunjung di hentian misteri tu, langsung aku tak nampak pun muka dorang sebenarnya. Walaupun kat situ memang ramai kan, masa mula-mula aku sampai keadaan tu macam riuh rendah meriah kan, tapi seorang punya muka pun aku tak nampak. Aku hanya nampak badan, kepala, dorang main-main, berlari-lari, bersembang, tapi aku tak nampak seorang punya muka pun dekat situ. Baru aku teringat. Dan masa aku buat gitu macam lah, patutlah aku tak boleh ingat langsung muka diorang ni macam mana kan. Jadi nak dijadikan cerita, selepas habis bercuti dekat kampung dan ketika perjalanan balik ke KL ataupun balik ke bandar, aku lalu balik tau dekat kawasan tu. Tapi kali ni waktu siang aku balik. Aku lalu balik dekat hentian rehat tu. Kali ni hentian rehat tu di seberang jalan lah. Aku patah balik tu. Dan aku memang dapat melihat dengan jelas dekat seberang jalan yang hentian rehat misteri tu memang benar-benar ditutup untuk kerja-kerja renovation. Dan setiap kali aku teringatkan cerita ni ataupun setiap kali aku nak balik kampung dan aku kena lalu hentian rehat tu, secara automatik bulu roma aku akan sentiasa meremang. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, cerita yang kedua dengan kisahnya yang berjudul
pulang beraya. Okay guys, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir di live Markas Puaka Raya Edition untuk hari ni. Dan jom kita layan dia punya montaj dulu untuk Hari Raya pada tahun ini. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Itu dia montaj Hari Raya. Dia punya lagu pun macam kan, lagu macam ala-ala Arab ni tu kan. Yalah, kita mood raya macam tu. Jadi macam mana guys? Macam mana korang punya raya pada tahun ni Sebab bagi saya raya pada tahun ni memang agak berbeza sikit sebab kita dah cuti selama, bukanlah cuti, tapi kita tidak dibenarkan pulang beraya di kampung. Dah orang kata 2 tahun 2 tahun tak boleh pulang. Jadi bila 2 tahun kita terperap kat rumah disebabkan hal PKP, Covid dan sebagainya. Jadi of course kita akan rasa geram macam bila masa lah boleh balik kampung, kan. And then tiba-tiba untuk tahun ni kita dibenarkan untuk balik kampung untuk bergaya dengan orang-orang tersayang, dengan sanak saudara, dengan sahabat-sahabat, dengan family yang besar, dengan mak ayah tercinta kan. Of course kita confirm kita lepas geram, betul lah, kita lepas geram kan. Beli baju raya sampai 5-6 pasang kan, kasut raya sampai berpuluh pasang pun ada kan. Ada setengah-setengah orang macam tu, memang betul-betul rayasakan. Nak dijadikan cerita pula bila kita nak beraya, kita kebanyakannya company-company yang membayar gaji kepada pekerja, diorang akan bayar gaji pada hari Jumaat yang lepas kan. Pada 29 hari bulan diorang bayar kan. Jadi bila 29 diorang dah bayar gaji pula banyak bersepah kan. Kita nak pergi cari beraya apa, nak pergi beraya sakan kan. Tu. And then nak dijadikan cerita KWSP pula 10,000 lulus pula. Ui, lagi orang bersakan nak raya kan. Jadi raya tahun ni memang agak berbeza sedikit dengan raya tahun-tahun yang sebelum ni. Cuma nak ingatkan satu kepada diri saya juga dan juga kepada semua rakan-rakan saya di luar sana, kepada semua penonton-penonton di luar sana, di mana bila kita beraya at some certain time, kita kan ada juga orang-orang yang macam sedih, tak dapat nak beraya, tak dapat nak pulang ke kampung di atas sebabkan faktor-faktor yang tertentu dan sebagainya. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita kongsilah rezeki dengan diorang, kalau diorang tak ada boleh nak beraya, fine, kita belikan diorang kuih raya, kita bagikan diorang duit raya dan sebagainya. Kalau kita mampu. Dan juga orang kata biarlah kita sambut raya tahun ni orang kata dengan sederhana, jangan terlalu meriah sangat kan. Sebab apa, saya selalu orang kata ingat pada pesan-pesan daripada keluarga saya dan juga daripada ibu saya sendiri. Dia kata kalau kita nak beraya, biar kita beraya sederhana je kan. Jangan terlalu meriah, jangan terlalu tak meriah. Just tengah-tengah aja kan. Jadi insya-Allah, jadi kalau kita ada rezeki yang lebih, why don't kita kongsikan rezeki kita pada hari raya pada tahun ini. Okay, alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir untuk malam ini malam ini kisah dengan kisah dia yang berjudul sebentar mana kisah dia tadi, dengan kisahnya yang berjudul Tidurku di Teman. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Jadi kisah yang nak diceritakan ni memang benar-benar menjadi pengajaran seumur hidup aku lah sebenarnya kan? Dan aku ni sebenarnya merupakan isteri kepada seorang pegawai polis dan juga aku merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Dan kami sebenarnya baru hampir 3 tahun berkahwin. Jadi sebagai isteri kepada anggota keselamatan ni, biasalah kalau tak dapat nak pulang beraya pada tanggal 1 Syawal ni, itu benda-benda yang normal.
Lagipun suami aku ni antara yang termuda dekat balai polis luar bandar ni. Jadi memang dia kebiasaannya terpaksa mengalah lah dalam hal-hal pembahagian cuti ni. Dan nak jadikan gambaran, kami tinggal di kuartus polis yang merupakan flat 2 tingkat. Flat lama, comel je flat ni, kan? Dan jumlah keseluruhan adalah lebih kurang dalam 12 biji rumah lah, jumlah keseluruhan. Dan kejadian seram ni terjadi ataupun berlaku pada malam raya tahun lepas sebenarnya. Masa tu suami aku bertugas pada waktu malam dan hanya akan pulang apabila hampir waktu subuh dan apabila matahari mula nak munculkan diri. Dan selepas selesai masak juadah raya apa semua, buat kuih raya dan sebagainya, kemas rumah, lebih kurang dalam pukul 1 pagi jugalah baru aku start tepuk bantal untuk tidur masa tu. Dan masa aku tengah nak tidur aku ni terganggu apabila terdengar bunyi pintu bilik dibuka. Aduh, apa benda pula ni. Jadi dalam sama-sama cahaya kelabu-kelabu mata aku ni, aku ternampak susuk suami aku berdiri dekat depan pintu, masih berpakaian seragam masa tu. Dan cahaya daripada ruang tamu tu, dia kata macam menyilaukan sedikit lah pandangan mata aku ni. Aku macam Tapi aku macam pelik. Sebab apa? Aku baru je rasa nak tidur, tiba-tiba suami aku dah balik. Kan? Tapi aku malas nak hiraukan benda tu sebabkan mungkin aku terlalu penat. Yalah, sepanjang hari kan, buat kerja rumah, masak, buat kuih, kemas rumah, tukar sarung bantal apa semua. Jadi seketika kemudian, masa aku tengah baring, aku terasa tilam tu mendap dekat sebelah aku, menandakan suami aku dah bersedia untuk tidur masa tu. Aku tengah baring peluk bantal, tiba-tiba aku rasa tilam tu macam mendap macam ni. So dia rasa macam okey lah, suami aku dah naik katil ni. Dan tubuh aku dipelut erat masa tu. Jadi walaupun masih kepenatan, aku tetap membenarkan disebabkan atas kewajipan aku sebagai isteri, takkan terhentilah kan? Jadi aku benarkanlah dia nak peluk aku. So pada malam esoknya tu jadi juga benda yang sama. Aku tetap merasakan suami aku pulang awal sebab seperti malam sebelum tu. Masa tu aku baru je nak tidur, tiba-tiba dengar bunyi pintu buka. Aku nampak suami aku datang. Dan aku masih kata dalam keadaan mamai ni, masih membiarkan lagi kewajipan aku ni sebagai seorang isteri berjalan seperti biasa. Dia nak peluk aku ke, nak apa ke, biarlah kan. Dan apabila aku terjaga pada waktu subuh, macam aku terjaga, tengok jam dalam pukul 5 lebih nak kat pukul 6, aku mencarilah suami aku ni. Aku cari suami aku ni, merata aku cari dalam rumah, dalam bilik, dekat dapur, dekat tandas, ruang tamu. Tak ada pula suami aku ni. Selalunya kalau dia balik, dia tidur, selalunya dia akan bangun selepas daripada aku bangun. Okeylah, mungkin dia dah keluar awal lah kot pagi ni. Jadi aku pun decide untuk pergi ke tandas untuk aku mandi lah kan. Dan masa aku mandi, baru aku perasan ada kesan lebam di kedua-dua belah peha aku ni. Apa hal ya? Dan badan aku masa tu rasa macam sengal-sengal tau. Satu badan rasa sengal-sengal. Dan aku masih buat tak tahu lagi, aku mandi apa semua, ambil wuduk dan sebagainya, aku pun pergi solat. Dan selepas selesai aku solat, barulah suami aku masuk ke rumah dengan masih berpakaian seragam polis. Jadi aku lepas selesai solat, aku nampak suami aku macam ni. Jadi aku macam pelik. Aku macam, abang, abang pergi mana tadi bang? Kan abang dah balik awal-awal pagi tadi. Masa tu aku terus soal suami aku ni. Masa tu suami aku balik, dia baru letak dia punya barang-barang, dia baru nak buka baju dia ni.
Aku tanya dia, abang pergi mana bang? Kan abang dah balik awal pagi tadi. Lepas tu dia, jadi suami aku ni tengah nak buka butang dia ni. Lepas tu dia macam, bila masa pula abang balik? Sayang, abang baru je balik daripada kerja ni yang, kan? Baru je sampai ni lah. Jadi bila suami aku cakap macam ni, aku macam terkejut sangat-sangat. Tapi aku decide untuk mendiamkan diri je lah. Aku tak nak tanya benda-benda tu. Aku tak nak tanya apa-apa langsung dekat suami aku ni. Dan soalan je bermain dekat dalam kepala otak aku ni sebenarnya adalah, siapa yang tidur dengan aku awal pagi tadi? Tapi apa yang aku perasan sebenarnya adalah satu benda yang aku perasan, iaitu bau badan suami aku tu. Bau badan suami aku tu yang meniduri sebelah aku tu lebih kuat daripada yang asal. Dan kekuatan suami aku tu semasa dia meniduri aku masa tu, tenaga dia sedikit luar biasa. Begitu juga dengan 2 malam yang sebelum tu. Jadi aku membuat kesimpulan bahawasanya yang tidur dengan aku untuk 2 malam berturut-turut tu bukanlah suami aku sebenarnya. Aku pun tak tahulah mambang mana sebenarnya yang cuba untuk ambil kesempatan dekat atas diri aku ni. Aku pun tak tahu. Tapi sejak daripada peristiwa tu jugalah, aku akan pastikan sebelum tidur, aku akan baca doa tidur dan juga ayat-ayat berdinding supaya kita semua tak diganggu, kan? Semuanya aku buat sebagai, orang kata, menjadikan sebagai pelindung untuk diri aku daripada gangguan jin dan syaitan. Daripada gangguan jin dan syaitan ketika aku berada seorang-seorang dekat rumah. Dan aku rasa sangat-sangat bersyukur lah. Aku rasa sangat-sangat bersyukur. Sejak daripada tu, memang dah tak ada lagi gangguan ataupun sebarang kesan lebam yang muncul dekat badan aku tanpa diketahui. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jadi guys, saya rasa itu saja untuk perkongsian kita pada malam Hari Raya Aidilfitri, Markas Puaka Special Edition untuk Hari Raya, dengan berbaju Melayu, bersongkok. Nasib baik gua tak pakai tanjak kan. Kalau pakai tanjak tak tahulah macam mana pergi dia. Okey, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang hadir pada malam ini untuk menonton. Lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam juga anda menonton. Dan saya harap perayaan Aidilfitri anda pada tahun ini lebih-lebih bermakna, ya. Kalau main mercun, make sure main mercun dengan hati-hati, ya. Jangan jangan terlalu happy sangat sampai kita lupa atas kita punya keselamatan, ya. Terima kasih juga kepada Jang Lotus dan juga Hantu Jepun kerana memberi kepercayaan dan juga sokongan yang sangat-sangat padu daripada awal penglibatan The Segment sehingga hari ini. Dan juga kepada semua penyumbang-penyumbang melalui super sticker dan super chat. Terima kasih sangat-sangat di atas sumbangan anda. Dan dengan hasil sumbangan anda, orang kata membolehkan kami di The Segment untuk berkembang dengan lebih maju, dengan membawakan lebih banyak program-program ataupun rancangan-rancangan yang terbaru daripada masa ke semasa. Okey, saya rasa itu saja guys untuk malam ini, dan insyaAllah jika tiada aral melintang, kita akan jumpa lagi pada hari esok untuk lebih banyak kisah seram yang untuk dikongsikan. Tapi macam saya cakapkan sebelum saya end saya punya show, macam saya cakapkan, yalah, seperti yang semua tahu, saya pulang balik ke kampung. Tapi orang macam, kenapa dia kata dia balik kampung tapi studio dia sama lah? Nampak kan?
Ini adalah rakaman ya. Ini adalah rakaman di mana saya merakam episod Markas Puaka ni sebelum saya pulang ke kampung kan. Jadi janganlah anda orang kata tertanya-tanya dekat dalam otak anda. Dia kata, jap, kenapa Hafiz ada dekat kampung tapi Hafiz lagi satu dia ada dekat Shah Alam? Jangan risau. Okey, tak ada benda-benda tu, semua tak ada. Ini adalah rakaman di mana saya buat rakaman ni dan saya schedule untuk kita keluarkan pada malam-malam hari raya. Okey. Alright guys, saya rasa itu saja dan insya-Allah kita akan jumpa balik pada hari esok untuk lebih banyak kisah-kisah yang kita akan ketengahkan ya. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Kami dari The Segment ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami dalam segmen Markas Puaka, sebuah podcast kisah-kisah seram yang dikongsi dalam channel The Segment. Sehingga kita berjumpa lagi.